Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Apa khabar adik-adik kat rumah? Ustazah harap adik-adik semua sihat walafiat. Hari ini kita akan bersama Ustazah Nur Syairah binti Fakhr Razi. Adik-adik semua boleh panggil Ustazah Syairah. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita hari ini, jom bersama-sama Ustazah kita akan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kita mulakan PDPR kita hari ini mengenai bidang akidah tahun 1 yang bertajuk Islam dan Sains. Unit 1 mengaitkan penciptaan alam dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, pengertian alam. Dari segi bahasa, alam bermaksud petunjuk, bukti atau tanda. Dari segi istilah pula bermaksud makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di langit dan di bumi. Alam ini bersifat sementara, iaitu fana. Adik-adik tahu tak apa itu fana? Fana itu bermaksud musnah. Ini bermaksud alam ni akan musnah bila-bila masa apabila sampai waktunya. Contoh, waktu kiamat. Alam merangkumi manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, gunung ganang, bintang dan matahari, serta segala planet di langit. Dan apa saja yang boleh adik-adik lihat di dunia ini. Contoh-contoh makhluk yang macam Ustazah cakapkan tadi adalah manusia, macam kita, macam adik-adik, macam Ustazah. Haiwan. Haiwan apa yang adik-adik tahu? Contohnya monyet, lembu, burung yang ada di sekeliling adik-adik yang boleh nampak dengan mata. Tumbuh-tumbuhan seperti pokok, bunga, gunung ganang yang macam Ustaz cakapkan tadi, bintang, matahari, cakrawala. Cakrawala ni macam planet. Planet bumi, planet Zuhal, Marikh. Okey, seterusnya unit 2 memerhatikan alam semesta dan mengaitkan dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ni terbahagi kepada 2. Yang pertama, alam nyata, iaitu musyahadah. Alam dunia yang boleh dilihat dengan mata kasar sama ada di muka bumi juga di langit, seperti gunung ganang, bintang dan matahari. Macam yang ada di sekeliling adik-adik dekat rumah. Contohnya yang adik-adik boleh tengok dengan mata, meja, kerusi, basikal. Adik-adik ada basikal kan kat rumah? Macam itulah contoh alam nyata yang macam kita ada dekat bumi sekarang. Yang kedua, alam gaib. Alam yang tidak boleh ditanggapi oleh akal dan panca indera manusia, tetapi dapat difahami dan diyakini dengan keimanan yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti syurga dan neraka, malaikat dan juga jin. Alam gaib ni adik-adik akan alami alam itu setelah kematian. Waktu ni kita masih hidup lagi, so kita tak ada dekat alam tersebut.
Okey, dalil yang akan Ustazah ambil dalil nakli yang menunjukkan kekuasaan Allah terhadap menciptakan langit dan bumi adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard wa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat ke-117 yang membawa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya, dan apabila ia berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka ianya berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia. Ini membawa maksud Allah ni adik-adik sangat maha berkuasa. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu menandingi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, ciri-ciri kejadian alam. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan siang untuk manusia bekerja dan malam untuk berehat. Seperti yang kita buat, macam adik-adik sekarang, apa yang adik-adik buat apabila waktu bangun pagi? Bangun pagi-pagi, adik-adik akan belajar dan ustazah pula akan bekerja. Dan apabila malam, kita akan tidur sebagai rehat. Okey, yang kedua, kejadian manusia daripada tanah, malaikat daripada cahaya dan jin daripada api. Kita diperbuat daripada berbeza-beza oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk berpasang-pasangan seperti lelaki dan perempuan untuk saling mengenali dan saling membantu. Contohnya, adik-adik boleh membantu satu sama lain apabila kita nak buat sesuatu. Contohnya, sekiranya seorang perempuan tak mampu untuk buat sesuatu pertukangan, kita boleh minta tolong daripada lelaki. Seterusnya, hikmah penciptaan alam kepada manusia. Apa maksud hikmah? Hikmah ni adalah kebaikan. Kebaikan penciptaan alam kepada manusia. Ada 3. Yang pertama, sebagai tanda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa dan Maha mengetahui segalanya. Yang kedua, manusia boleh mengambil manfaat daripadanya seperti air hujan. Contohnya, apa yang adik-adik tengok manfaat yang dapat daripada air hujan. Air hujan ni apabila dia turun, dia akan basah, membasahi bumi, dan apabila bumi basah, nutrisi-nutrisi itu akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan, dan daripada tumbuhan-tumbuhan tu kita akan dapat makanan, oksigen dengan baik. Yang ketiga, memberi kebebasan kepada manusia melakukan apa saja berdasarkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bebas untuk buat apa saja yang kita suka. Yang penting tidak melanggar apa yang Allah perintahkan. Contohnya, adik-adik masih bebas untuk bernafas. Allah bagi bernafas, bagi nyawa, bebas untuk bermain, dapat main basikal, sebab kita masih ada nyawa. Okey, alhamdulillah. Dah selesai pun pembelajaran kita hari ini, dan ustazah harap adik-adik dapat sentiasa memerhatikan alam di sekeliling adik-adik.
untuk kita belajar tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ilal liqa. Bye bye. Jumpa lagi.